kenikmatan yang melimpah ruah walaupun dalam keadaan yang bagi kita mungkin kita rasa kesukaran lah. Tapi walaupun kita duduk di rumah, kita bukan dalam suasana perang. Berbeza dengan saudara-saudara kita di Palestin dan di tempat lain. Mereka terkepung, ada yang tak boleh nak makan. Kita mewah lagi kot makan kat rumah kan. Cuma tak boleh nak bergerak. Bebaslah. Apapun alhamdulillah. Kita gunakanlah kesempatan yang ada ni untuk yang ada suasana Ramadan tahun ni untuk kita menikmati dan menggunakan peluang yang ada. Boleh kuat? Suara saya dengar tak? Dengar. Jelas Kita record cikgu? Saya dah tekan rekod. Cuma saya tak pasti berapa lama dia boleh rekod kan. Tapi yang Zoom ni pun tak silap dia boleh tahan 40 minit je tak? 40 minit tetap berterus je sebab nanti mungkin dia tanya saya nak continue ke apa ke dan saya Okey. Baik. InsyaAllah kita doalah sama-sama agar Allah panjangkan umur kita. Besok kita akan bersama-sama untuk melalui bulan Ramadan, bulan yang kita nantikan sebenarnya walaupun suasananya berbeza pada tahun ini kan. Ada satu hadis menyebutnya, maksudnya jika hamba-hamba Allah mengetahui apa yang ada dalam bulan Ramadan, sudah tentu mereka bercita-cita supaya bulan Ramadan berpanjangan selama setahun. Bagi kita hamba Allah yang beriman, kita tahulah betapa besarnya ganjaran, kelebihan Ramadan itu. Kalau boleh, sebenarnya tahulah kita nak ke Ramadan itu kan. Tapi sebenarnya kita ni tak sampai ke tahap itu. Bagi setengah orang mungkin satu penyiksaan jugalah Ramadan ni bagi orang yang jarang berpuasa, tidak mengetahui kelebihan Ramadan. Bagi orang yang tidak ada kefahaman lah. Tapi bagi kita insyaAllah, mudah-mudahan kita sentiasa mengharapkan ganjaran pahala pada bulan Ramadan ini. Baik. Seterusnya ada satu hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Qad atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadan, iaitu bulan keberkatan. Barakah. Kita biasa sebutkan barakah-barakah tu. Sepanjang bulan Ramadan itu, siang, malamnya, penuh dengan keberkatan. Kalau kita tidak merebut peluang yang diberi itu, satu kerugian lah pada kita sebenarnya. Okey. Satu lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan puasa bulan Ramadan, siapa saja, tak kira lah orangnya macam mana kan, berpuasa itu dalam keadaan penuh keimanan, beriman dan mengharapkan rahmat Allah. Kita puasa ni bukan kerana adat, bukan kerana tiap-tiap tahun sampai bulan Ramadan kita puasa. Kita tak ada rasa macam tu. Kita berpuasa itu dengan keimanan dan apa yang kita harapkan rahmat Allah. Rahmat Allah sepanjang masa itu, maka Allah menjanjikan di sana, niscaya disebut Rasulullah di sini, diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Allah janjikan keampunan pada dosa kita yang lepas-lepas. Dosa kita ni kan banyak kan. Kita buat dosa. Tak kira lah dosa besar tu ke, dosa kecil ke, sengaja ke tak sengaja. Tapi kita sentiasa mengharaplah, apalah lagi kita dalam usia yang dah lanjut ini, dah umurnya dah jauh kan, dosanya lagi banyak lah patutnya kan. Tapi dengan Ramadan ini mudah-mudahan kita kena bentuk keyakinan, kesungguhan kita. Puasa itu dengan rasa kita beriman, maksudnya kita taat
kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dengan rasa iman dan kita mengharapkan rahmat Allah itu, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Baik, seterusnya dan keberkatan. Yang kata tadi bulan barakah kan. Kata hadis menyebut ya, Ramadan sekejap. Lindung pula ni. Ramadan ni telah datang kepada kamu yang merupakan bulan barakah. Dan Allah telah mewajibkan puasa dalam bulan ini. Semua pintu syurga dibuka oleh Allah dan semua pintu neraka ditutup. Dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dan di sana ada satu malam yang lebih baik daripada seribu malam. Ini satu tawaran yang offer yang sangat menarik pada kita, yang Allah janjikan pada kita. Bagaimana kita menyahut tawaran itu? Kalau di offer lah, ada nampak offer, macam mana kita? Berlari kan kita pergi kan? Kalau offer 80%. Kadang kita tengok macam orang nak beli tudung, ada dah dulu lah kita tengok tudung tu mahal sampai beratus-ratus. Bila dia kata offer tu, sebelum subuh kau dah beratus. Sebab apa benda fizikal nampak kan? Semalam saya nampak iklan tengah telekong. Nak belikan. Sebab apa? Itu kita yakin nak nampak kan? Tapi ini tawaran yang Allah berikan kepada kita ini, kena kita terima dengan keimanan itu, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk beribadah pada bulan yang mulia ini. Dan belum tahu pun kita dapat ke tidak Ramadan itu kita dapat lalui pada masa-masa akan datang. Umur kita kan tahu pun kan. Sebab mati ni bukan kira sakit ke, sehat ke, muda ke, tua ke, dia tak kira. Sampai waktu ajal yang Allah dah letakkan pada kita, umur kita di sana, maka kita akan pergi. Baik. Kenapa Ramadan istimewa? Wa syahrus sabri wa sabru tawabuhu al-jannah wa syahrul muwasat. Ia adalah bulan sabar. Bulan sabar. Nak membentuk kita jadi orang sabar. Dan ganjaran bagi sabar ialah syurga. Satu, nak latih kita sabar. Senang tak nak sabar? Susah sebenarnya. Ada ketika kita boleh kawal. Ada kadang-kadang kita hilang sabar kan. Jadi bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang memang untuk melatih kita sebenarnya. Sebab tadi kan syaitan dah kita kena ikat kan. Kalau syaitan dah kita dibelenggu, dah diikat, maka mudah sebenarnya bagi kita untuk membentuk, untuk mendidik jiwa kita. Walaupun nafsu kita sebenarnya masih ada. Nafsu kita ada kan? Hilang nafsu kita walaupun bulan Ramadan. Tapi syaitan itu telah dibelenggu. Maka lagi mudah bagi kita untuk membentuk sifat-sifat ini. Terutama sifat sabar ini. Yang tadi saya buat tajuk ini, saya ada ambil sebahagian pada slide ni daripada Ustazah Syahidah. Dia ada share, jadi saya ada ambil lah sebahagian daripada slide dia ni. Apa kata mendekap ni? Mendekap Ramadan. Kalau mendekap tu apa maksudnya? Merangkul, menilik, ataupun kalau kata mendekap Ramadan ini berhasrat untuk kita nak mendapatkan kebaikan Ramadan sepenuhnya, full. Lagi dalam suasana kita sekarang ini. Saya rasa dosa banyak selamat kita daripada mungkin waktu kalau kita bekerja, kita keluar. Saya rasa dosa tu kan kadang-kadang ada yang kita tak boleh kan. Dari segi dosa matanya, dosa telinganya. Kalau jumpa garang, mahu je kita cerita hal orang.
orang lain. Kita bekerja lah kan. Kita pergi jumpa kawan-kawan. Kan memang tak nak ngumpat pun. Tapi kadang-kadang bercerita juga. Orang lain. Aib orang pun kadang-kadang kita cerita juga. Jadi memang bagi saya ini satu rezeki kita lah. Pada tahun ini kita puasa dalam keadaan yang kita hanya bersama keluarga kita. Ya? Dan kita boleh kawal sebenarnya. Apa yang dalam rumah kita, insyaAllah. Sebab inilah anak-anak kita, suami kita, ya, benda tu di dalam kawalan kita. Mudah berbanding kalau dengan keluarga kita payah nak kita kawal. Ya. Baik. Apa persiapan? Ramadan ni tetamu yang Yang lain sangat boleh besar. Sebab nak send Mute. kat fikir lagi. Boleh? Yang lain boleh pada muka. Rob. Ramadan ni tetamu besar bulan yang 4. Tak cas. Seperti yang tadi dah sebut tadi kan, pintu syurga dibuka. Syurga ni satu simbol kebaikan. Ya. Orang yang engkar, orang yang derhaka, dia tak masuk syurga. Orang akan kaitkan syurga ini dengan kebaikan. Maka peluang-peluang kebaikan inilah yang kita nak kejar pada bulan ini, insyaAllah. Okey. Apa persiapan kita? Walaupun dah tinggal besok hari ini je kan, tapi masih ada lagi ruang-ruang untuk kita mempersediakan, menyiapkan supaya kita betul-betul besok masuk Ramadan aja kita merasai melaluinya dengan keimanan itu. Nombor satu dari segi ilmu lah. Cubalah kita kalau ada buku-buku yang berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan ibadah puasa, ulang kajilah baca. Supaya apa? Bila kita beramal itu dengan ilmu. Bukan kita ikut-ikut orang. Dengan ilmu. Ya? Ilmu yang jelas lah, yang betul kan. Kemudian persiapan lain satu lagi, niat yang ikhlas. Keikhlasan itu kena kita jaga. Kalau tidak, amal kita menjadi sia-sia. Seperti mana disebut dalam hadis, ya, innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu dengan niat. Jadi niat ikhlas itu, maka kita kena sentiasa menjaga supaya puasa kita, amal-amal kita sepanjang Ramadan ini Allah terima. Menjadi satu yang akan memberatkan timbang amal kita di akhirat. Jaga. Sebab keikhlasan ini sebenarnya bukan satu yang mudah. Kadang-kadang dah kita dah niat ikhlas, tiba-tiba riak. Kadang-kadang dah niat ikhlas, tiba-tiba kita ada rasa nak bangga diri. Ini syaitan tu kita ni sentiasa nak mengajak kita perkara yang tak elok tadi. Yang tiga, silaturahim, maksudnya dalam ahli keluarga kita. Kalau ada yang hubungannya tak berapa baik, terutama dalam keluarga dan dengan rakan-rakan, memanglah keluarga kita sendiri kadang-kadang adik-beradik pun ada yang kadang ada dalam keluarga kita, adik-beradik kadang tak tegur siapa bergaduh kan. Jadi kalau boleh baikilah hubungan itu. Supaya apa? Kita berpuasa, beribadah sepanjang Ramadan dalam keadaan yang tenang. Tak ada rasa macam sakit hati, marah dekat orang. Benda-benda ni sebenarnya akan mengganggu kita punya konsentrasi kita dan nanti akhirnya akan bawa dosa. Jadi kita sakit hati tau. Bila sakit hati tu nanti mulutnya bercakap lah. Ini akan ganggu kita punya, akan takut akhirnya merosakkan amal kita. Kemudian persiapan seterusnya ialah dari segi beramal mengikut sunnah. Pastikan apa yang amalan-amalan kita sepanjang bulan Ramadan itu ikut apa yang Rasulullah ajar. Bukan yang tidak Rasulullah sahabat. Kalau sahabat buat apa kita ikut ya, sahabat-sahabat. Ikut apa yang telah diamalkan. Jangan kita buat satu amalan yang tidak disunnahkan. Boleh? Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita manfaatkanlah sepanjang Ramadan ini, kita manfaatkan sepenuhnya agar kita dapat mencapai takwa itu. Dalam 5 minit Okey. kita lagi tinggal, Ustazah. Ya.
Okey, bagaimana salaf orang salaf dulu kita Rasulullah tu memang kita tahulah macam mana dia Ramadan kan. Orang salaf ni ulama-ulama dahululah. Ramadan dia macam mana? Dia berdoa adalah Yahya bin Abi Katsir berdoa memohon kehadiran bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah aku agar bisa berjumpa dengan Ramadan. Selamatkanlah aku agar berhasil menjalani Ramadan dan terimalah amalku. Ni kita kena doa. Walaupun masa singkat ini tapi kita doalah supaya apa kita dapat melalui besok. Mereka ni ulama-ulama salaf dulu mereka akan menggunakan padatkan waktu untuk beribadah itu sepenuhnya. Dia tak buat perkara yang lara yang tak berfaedah. Jadi waktu siang dia berpuasa dengan tilawah Quran, malam diisi dengan solat malam ni. Dan kalau boleh kita kontrol lah kita punya ni kawal. Bukan kita saja ingatkan anak-anak kita. Ini kita kena kawal. Kalau dah pegang benda ni, kota 5 minit, tak sedar dah 1 jam. Kita menghadap benda ni. Jadi kita kena kawal lah. Supaya apa? Biarlah kita dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk betul-betul untuk beribadah. Sebab ganjaran pahala ni tak sama dengan pahala kita beribadah dalam bulan yang lain. Bulan yang Allah beri pahala yang berlipat kali ganda. Jadi rugilah kita. Kalau kita dah buat perkara yang tak berfaedah. Jadi kena rancang betul lah. Kalau nak beli-beli apa. Hari ni ada lagi siapa yang belum rumah-rumah. Belum bersihkan abu-abu. Kalau nak tukar lansir, tukarlah. Supaya apa, kita tak penat nanti kan. Kalau nak ngecat ke apa sikit-sikit, nak baiki ke apa. Nak susun atur perabot rumah. Nak buat supaya nampak lain suasana dalam rumah kita. Rasa semangat anak-anak kita nak berpuasa. Kita anak-anak ahli keluarga kita kan. Ada suasana yang lain. Jadi diharapkanlah dapat membangkitkan rasa keseronokan kita beribadah kan. Nak beli barang, belilah. Kemudian jangan lupa ni ketepikanlah daripada sebahagian kita kalau kita ada rezeki itu untuk sedekah. Lebihkan sedekah itu berbanding sedekah pada bulan-bulan yang lain itu. Kan? Bulan lain sedekah juga. Tapi bulan Ramadan ini kalau Rasulullah ibarat seperti angin yang bertiup. Punya pemurahnya itu. Kita tetapkan matlamat ibadah kita. Apa ibadah kita nak buat. Kita nak baca Quran. Berapa banyak kita rasa kita boleh nak baca Quran satu hari berapa banyak. Zikir berapa banyak. Dan ni kalau kita senaraikan doa yang nak diamalkan. Cari buku doa kita ada kan. Cari. Sebab doa antara yang makbul ialah pada bulan Ramadan ni kan. Kita bangun doa qiyam itu doa. Carilah apa mana-mana doa untuk dunia akhirat kita. Akhirat dunia kita dua-dua. Senaraikan. Mana yang kita nak baca, nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan ini. Mungkin ada di kalangan kita yang uji dengan ujian yang berat. Waktu inilah kita minta dengan Allah, minta Allah bantulah kita selesaikan. Ada masalah tak ada apa, kerjaan hilang sumber atau masalah anak-anak. Waktu inilah kita minta dengan Allah SWT dan kita yakin Allah akan makbulkan doa kita. Kemudian kita usaha untuk buangkan Ustazah 3 minit lagi. 3 minit lagi. Saya takut nanti tutup padam. Itulah. Tabiat buruk kita buanglah. Okey. Apa kita nak capai? La'allakum tattaqun. Takwa itu. Itu target kita. La'allakum tattaqun. Dan yang ni tadi adalah Ramadan itu tadi antara saya dah sebutlah untuk amal kita berterusan. Bukan bulan Ramadan aja ya. Lepas ini akan membentuk kita jadi orang yang bertambah baik dalam amal kita. Akhlak kita semakin lebih baik. Ilmu kita semakin bertambah. Bukti takwa itu menambahkan ketaatan kita pada Allah, menjiwai kesusahan, kita tinggalkan yang haram, kita tinggalkan. Jiwa kita ni kita latih untuk kita sentiasa untuk mendekatkan kita pada Allah, muraqabatullah, mendekatkan diri kita pada Allah. Dan akan menyempitkan bila kita puasa laluan ni sempit. Syaitan kita pergerakan ni jadi terhad. Memang boleh kita nak jadi baik, memang boleh jadi baiklah.
Okey. Ini saya tak apa nak buat masa ni. Masa dah nak habis dah. Puasa dia sabar tadi saya dah sebut. Ibadah yang terbaik. Ni tak apa sekejap Okey. Ni. Amal ni 3 ni. Bagi tilawah kita, macam saya dah sebut tadi, kita bergantunglah kepada kemampuan kita. Kalau kita memang mampu untuk khatam 2 kali, khatamlah 2 kali. Kalau tak mampu sekali pun jadilah. Bagi yang bacaannya lambat, perlahan, berapa yang mampu, biarlah lebih daripada bulan yang lain kita baca Quran kan. Dan buat jadual betul lah. Dan kita kena patuhlah jadual kita. Berapa kita nak baca Quran. Lepas Zuhur, lepas subuh, lepas tarawih. Dan qiyamul lail ni adalah satu yang kita kena buat. Jangan tinggal, bangun awal. Kalau bersahur pukul 5, kita bangunlah pukul 4, 4.30 kan. Dapat kita solat sunat, qiyam, tahajud, buat witir lagi. Kalau kita nak buat solat sunat yang lain, kita boleh buat kan. Dan ajaklah anak-anak kita sekali Dan etikaf wanita kita ini. Kalau ikut jumhur ulama, sebenarnya di masjid je sempat kita etikaf. Tapi mazhab Hanafi dibolehkan untuk kita etikaf di rumah. Maksudnya kita perempuan ni kan, kita sediakan satu ruang kita niat etikaf. Dan pergi dalam suasana macam ni, kita pun tak boleh pergi masjid. Kita boleh niat sebenarnya cari satu ruang. Macam orang etikaf tu lah. Kita niat etikaf dan kita dalam keadaan berwuduk lah kita beribadah. Tengok balik syarat-syarat etikaf tu yang dapat. Supaya apa kita dapat pada etikaf tu. Okey, ini pasal Quran tadi. Tak apa. Kemudian meningkatkan ibadah ni pun tadi. Apa-apa saja kebaikan lah. Yang kita boleh buat, tolong orang. Itu maksud ibadah, kebaikan itu bukan pada diri kita saja tau. Tapi membantu orang. Itu satu kebaikan yang sangat tinggi nilainya. Punya kita puasa seorang pahala kita. Kita baca Quran, kita punya. Tapi kalau kita menolong orang, kita telah meringankan beban orang. Kita sedekah, itu menolong orang lain. Mungkin bagi yang ada kemampuan untuk membuat kerja-kerja kebajikan yang lain, kita jadi frontliner atau membantu frontliner nak